يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. Nah, seterusnya yang keempat ialah berjima'. Okey, berjima' dia membatalkan puasa suami dan isteri. Dulu sekali batal. Dulu batal. Kita bukan cerita pasal kafarah. Kafarah sekejap lagi. Kafarah dia ada syarat-syarat ni. Maksudnya al-wat'u amdan. Berjima' dengan sengaja. Dan maksud jima' dengan sengaja ni ialah berjima' di al-farj. Al-farj maksudnya apa? Faraj lah. Habis tu kalau kat dubur, boleh, tak batal. Okey. Jadi kena faham bila kita baca kitab-kitab fiqh. Contohnya macam Matan Abi Suja'. Matan Abi Suja' ada sebut al-wat'u amdan fil farj. Berjimat dengan sengaja di faraj. Jadi jangan silap faham. Kata musannif, kata penulis ni. Maksudnya, lepas ni, kalau belakang, okey lah. Tak. Faraj dalam masalah puasa ni termasuk kedua-dua sekali. Kubul dan dubur. Berjimat di faraj. Jadi, bila bukannya berjimat di kubul dan dubur, tak batal puasa. Betul ke? Maksudnya, kalau dia bergumul-gumul, tak keluar air mani? Tak, ada keluar air mani? Inzal tak? Tak inzal? Tak berlaku istimna'? Maksudnya tak ada apa lah. Tak batal lah puasa dia. Cuba nak bayangkan situasi tu yang susah. Apa dia? Bagus, soalan yang bagus. Adakah jima' ni kena inzal dulu baru dia batal? Tidak. Kalau jima' dulu tak inzal dulu lah. Tak kisahlah. Dua-dua batal. Dan jima' tu apa nak sabitkan jima' tu macam macam nak isbatkan, nak sabitkan telah berlakunya jima'. Kemaluan masuk sama mana? Sampai tahap mana masuk? Ghuyubul hasyafah. Bahasa Arab panggil. Ghuyub, hilangnya hasyafah. Hasyafah tu ini pen, ini. Pandang, faham lah tu. Tak perlu nak dihuraikan dengan lebih detail. Maksudnya, ghuyubul hasyafah. Maksudnya tenggelamnya hasyafah. Hasyafah tu kepala lah. Ma'ruf. Nah. Jadi, itu sabitnya jima'. Dan jima' ni masukkan dia jima' dengan hamba ke, ataupun jima' dengan isteri. Tayyib. Dia batal. Tak masuk, tak ada lah. Tak kira lah. Kalau katalah memang dua-dua memang jenis yang tak nafsu, peluk-peluk, ngomong-ngomong apa semua, tak inzal, tak keluar air mani, tak apa, tak ada, tak batal. Betul Aisyah kata Nabi SAW mencium isterinya pada bulan Ramadan. Dan tapi Aisyah kata sesungguhnya dia ialah orang yang paling dapat menahan nafsu. Amlakukum li'irabihi. Dia orang yang paling menahan nafsunya. Maksudnya kalau dia cium isteri dia, peluk dia pun, dia tak ada apa-apa. Okey. Sebab itulah kita tengoklah situasi kalau orang tu baru kahwin apa semua, tak payahlah nak dia kahwin pula bulan Syakban, 29 Syakban dia nikah kan. Kita jadi tak tahulah, itu kena hati-hati. Masalah jima' bulan Ramadan ni masalah yang kita kena perhatikan betul. Sebab kesian kalau tak belajar betul-betul nanti orang tak sepatutnya kena bayar 60 hari, dia kena 60 hari. Kita semua tahu bahawa orang yang berjima' di bulan Ramadan dia akan dikenakan, dipanggil kafarah mughallazah, dipanggil kafarah yang berat. Dia panggil kafarah berat ataupun al-kafaratul mughallazah. Kafarah yang berat, mughallazah, macam najis mughallazah lah. Kenapa dia katakan mughallazah? Sebab hukumannya berat. Apa hukumannya? Iaitu kafarah, iaitu bebaskan hamba dulu. Dan sekarang tak ada hamba. Dah memang dah out lah yang first ni. Jadi kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, bagi makan 60 orang miskin dengan makanan yang 1 mud. Satu mud ni macam 1 hari yang kita bayar zakat tu lah. 1 mud. Berapa ringgit kan zakat? Itulah. Ni 760 apa? 420. 420 lebih kurang lah. Dan ikut yang harga terkini lah. Seharga terkini lah. Makanan ruji. Baik. Tapi siapa yang kena kafarah mughallazah ni?
dia ada 8 syarat. Mesti ada 8 perkara, ada 8 poin. 1, jima'. 2, siang Ramadan. Yang ketiga, bulan Ramadan. Yang keempat, sengaja. Sebab ada setengah ulama' dia sekali kan. Sengaja, ingat, tahu. Okey. Yang jadi 8 tu, sebab ingat dengan tahu ni dia masuk ke dalam sengaja tadi. Okey, betul lah. Buat 10 lah, senang, lagi senang. Lagi senang nak ingat. 10. Sengaja, ingat, tahu. Yang ketujuh, iaitu di faraj. 8, orang yang mukallaf. Orang yang diwajibkan berpuasa. 9, iaitu dia dah berniat pada waktu malam. Yang ke-10, dia berdosa dengan jima' ni. Ada 10 syarat ni baru kena kafarah mughallazah. Mari kita tengok satu-satu. Yang pertama, berjima' lah. Yang kita sebut tadi berjima', takrifan tadi, memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan isterinya atau selain daripada isterinya. Okey, batal lah bukan isterinya batal. Kalau ada zina bulan Ramadan sama juga. Okey, lau aftara, tapi kalau dia buka puasa dengan makan dan minum, kena tak? Tak kena lah. Kecuali beza dengan mazhab Maliki dengan Hanafi. Mazhab Maliki dengan Hanafi, siapa yang makan dengan minum dengan sengaja pada siang Ramadan, dia kiaskan dengan jima', maka sama juga kena kafaratul mughallazah. Beza Syafi'i dengan Maliki. Maksudnya Syafi'i dengan Maliki tak, jima' saja, dengan jima' saja, makan minum tak masuk. Yang kedua, nahar Ramadan, siang Ramadan lah. Maksudnya pada siang. Kalau malam, halal kan? Jadi kalau jima' pada waktu malam, tak boleh lah. Jadi kalau malam, terlepaslah dia jaiz, bahkan dia harus. Yang ketiga, puasa Ramadan. Jadi kalau puasa wajib yang lain, walaupun wajib juga, dia berjima', dia kena kafarah tak? Tak. Ketika dia puasa qada, dia jima' dengan isteri dia. Kena 60 hari tak? Tak. Sebab yang nak kena ialah puasa Ramadan. Siang pada bulan Ramadan. 6. Yang kelima, yang keempat, amidan. Sengajalah, makruf lah ni. Yang kelima, aliman, ingat, tahu, zakiran, dia ingat. Yang ketujuh, yang keenam, dia tahu, aliman, dia tahu bahawa benda tu haram, membatalkan puasa. Cukup, walaupun tak tahu yang hukuman dia 60 hari. Itu sajalah cukup lah untuk nak menjadikan dia kena kafarah. Bukan semesti dia kena tahu apa hukuman dia. Ini banyak kali kita sebut dah, dalam kuliah yang lepas. Okey. Jadi kalau keluar daripada ni, tak sengaja, dipaksa contohnya. Okey. Cuma kalau dia dipaksa ni dua. Okey. Dipaksa suruh buat dengan isteri dia, puasa tak batal. Dipaksa jima'. Paksa tak sengaja, lawan dia tak sengaja lah. Antara tak sengaja tu ialah dipaksa. Tapi kalaulah dipaksa suruh berjima' supaya berzina, yang ni batal puasa. Batal puasa. Ada dua benda yang tak dimaafkan dan tak boleh kita walaupun dipaksa, iaitu bunuh dengan buka puasa. Zina. Buka puasa, zina. Dua benda kalau dipaksa tak boleh buat. Kalau dipaksa pun tak boleh buat juga. Bunuh dan zina. Maksudnya tak boleh tunduk lah. Jadi kalau tunduk nak jaga nyawa, kena bayar kafarah tak? Kena bayar lah. Maksudnya dikira sebagai, dikira sebagai, bukan maksudnya Ustaz kena bunuh. Tak nak kena bunuh dengan zina, saya nak kena bunuh Ustaz. Bukan maksudnya, kalau lah dipaksa, kalau kau tak zina, aku bunuh kau. Dia zina lah juga. Tapi dia kena tak hukuman? Kena. Sebab, yes, kena. Dipaksa zina kena. Tapi kalau kata, paksa jima' dengan isteri, tak kena. Bukan maksudnya, tak boleh Ustaz, biarlah kita dibunuh. Bukan macam tu. Faham tak? Bila kita kata, bila dipaksa tu, bukan maksudnya tak boleh tunduk. Maksudnya, kalau tunduk juga, kita tak payah kafarah, tak. Kalau kita tunduk juga untuk berzina. Maksudnya kata, kalau kau tak zina, aku bunuh kau. Okeylah. Nak jaga nyawa kita. Kita pun berzina. Kena kafarah tak? Kena kafarah. Sebab zina ni tak dimasuk dalam perkara yang kita boleh tunduk padanya. Sama juga bunuh. Sama juga bunuh. Kalau kata, apa suka kau bunuh dia? Tak boleh ikut sebenarnya. Tapi katakanlah kita terpaksa juga. Kita takut nyawa kita kan. Kita bunuh juga orang tu. Kalau pergi mahkamah nak tuntut, kena tak? Kena. Kena diat atau kena hudud. Itu yang kita sebut tadi. Sebab apa? Sebab dia masalah nyawa. Dengan masalah
zina kan. Zina ni ialah benda yang kalau dia paksa berzina dengan orang tersebut, apa jadi kat perempuan tu, nilai dia lagi, kerokan dia. So, di faraj kita sebut tadi kan, kubul dan dubur lah. Maksudnya kalau tempat lain tak kena lah. Kalau geli geleman apa semua tak kena. Okey. Orang yang diwajibkan berpuasa, siapa yang mukallaf? Maksudnya kalau kanak-kanak dia kena tak? Tak kena lah. Orang gila dia berjimat, dia kena 60 hari tak? Tak kena lah. Faham? Okey. Orang yang diwajibkan berpuasa. Yang kesembilan, berniat pada waktu malam. Maksudnya, dia dah masuk Ramadan tapi dia tak ingat, dia tak sedar. Sekarang kata, dah masuk Ramadan lah. Alamak, tak tahu. Dia tak kena kafarah. Sebab dia tidak berniat. Tapi dia kena qada tak puasa? Dia kena qada puasa. Dia kena tahan tak? Dia kena tahan. Maksudnya hari tu dia tak boleh makan. Okey, itu yang ke-9. Yang kedua, berdosa dengan jimaknya. Maksudnya, dia orang yang berdosa. Katakanlah, orang yang bermusafir. Orang musafir dia boleh tak buka puasa? Dia boleh. Maksudnya dia kalau puasa pun dia sah tak? Dia sah. Ini kita balik kepada syarat awal dulu. Orang yang sah puasanya. Orang yang sakit, dia nak berjimat dekat siang Ramadan. Sakit jimat. Hantarlah macam mana lah, tak kisahlah. Okey. Okey. Mana tahu kan? Mana orang sakit dengan dia juga datang. Mana tahu? Wallahu a'lam. Makan ubat tiba-tiba terangsang. Wallahu a'lam. Okey. Jadi orang yang sakit tadi tu, macam musafir ataupun orang sakit. Jadi orang yang musafir, dia boleh buka puasa dan dia boleh berpuasa. Puasa dia sah. Tapi kalau dia berjimat, kan orang musafir dia puasa. Kemudian dia jimat. Kalau ikut syarat kan dah puasa siang Ramadan, masuk ke Ramadan. Semua dah kena tu. 9 semua syarat yang lain dia tahu, dia sedar. Semua dah tahulah. Buat ni faraj apa semua. Tapi rupanya sebab dia orang yang bermusafir, dia boleh tak berbuka. Jadi dia tak berdosa. Itu maksud dia. Dia boleh berbuka. Jadi orang yang bermusafir, dia puasa juga. Kemudian dia berjimat. Dia kena 60 hari tak? Tak kena 60 hari. Dia kena kafarah mughalazah tak? Tak kena kafarah mughalazah. Dan safar ni ialah safar yang kita sebut dulu lah. Safar yang harus. Pertama safar yang safar yang 85 km tu lah. Itu musafir. Yang kedua, safar yang harus, bukan sama maksiat. Yang ketiga, bukannya melilau. Antara yang tak boleh buka puasa juga ialah orang yang bawa kayu, bawa baju tu, yang pergi mana ni? Saya tak tahu. Saya hanya jalan. Okey. Ada jalan, dia pusing. Apa tujuan tak ada. Saya hamba yang melata di alam ini. Tak. Dan syarat dia mesti ada, walaupun adnal hajah, para ulama kata. Walaupun hajat yang paling ringan sekali. Contohnya, hajat ni lah untuk meringankan, untuk bercuti. Untuk meringankan beban otak. Apa nak pergi jauh-jauh ni, pergi Kelantan ni. Nak pergi stesen. Itu pun dianggap sebagai ada hajat juga. Maka dianggap musafir. Sengaja musafir untuk nak batalkan puasa. Jadi musafir itu musafir yang halal ke, musafir yang baik, musafir yang tak baik tu. Musafir niat yang jahat lah. Niat tak elok. Sama jugalah orang yang sengaja makan. Itu adalah masalah ni. Jadi kau nak jimat dulu, makanlah dulu. Tak payah 60 hari. Betul, ada setengah-setengah ustaz nasihat macam tu. Bagi tips pula. Yang tak guna punya ustaz ni. Dia bagi tips pula. Jadi kalau tak nak kena 60 hari, makanlah dulu. Syekhul Islam Ibn Taimiyah anggap siapa yang buat macam tu sama juga. Dia kena Lepas tu kita sebut masalah ni supaya tak ringan-ringan dengan masalah ni. Dia nak makan, dia nak jimat. Jadi dia minum air dulu. Sebelum kita jimat yang ni, kita minum dulu supaya tak kena 60 hari. Kita dapat nak buat hilah ke atas Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak tipu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala. Kalau psycho orang. Jadi kalau bertakwa tu pun jelah malam apa susahnya. Maghrib tu lepas kurma terus saja, tak ada masalah. Dia nak buka puasa dengan itu pun boleh. Allah malaka sumtu wa bika amantu wa alaskaftan tu. Terus Allah majadina syaitan. Akhirnya boleh halal. Tapi ni kalau ada orang tu memang gila. Orang yang otak dia tak betul. Dia nak buat je. Betul. Dr. Syekhul Islam Taimiyah kata siapa yang buka puasa sengaja untuk jimat, sama juga kena kafarah. Walaupun itu bukan qaul mazhab Syafi'i, tapi tetap juga kita bagi tahu benda ni supaya orang tak beringan-ringan dengan masalah ni. Dan tengok qaul Syafi'i Malikiyah dengan Hanafiyah ni. Kalau makan dengan minum dengan sengaja pun dah kena 60 hari juga. Jadi supaya kita berhati-hati dalam masalah ni. Dan bagi orang yang buka puasa tadi, orang yang berjimat tadi, ada 6 perkara yang kena pada dia. Pertama, dia berdosa pada yang penjimat, al-wati. Pertama, berdosa lah. Ma'ruf.
Yang kedua, batal puasa. Yang ketiga, dia kena teruskan puasa dia. Maksudnya dikatakan dia berjimat, lepas tu tak makan dan minum. Yang keempat, dia kena qada. Dia kena ingat. Jadi bukan ada 60 hari dia kena ganti sebenarnya. 61 hari. Sebab dia kena qada lagi 1 hari. Dia 61 hari. Yang keempat dia kena qada. Yang kelima dia kena kafarah tadi lah, 60 hari. Yang keenam, dia kena ta'zir. Bahkan ulama Syafi'iyah kata yu'adzar wujuban. Dia kena ta'zir kalau dia tidak datang dalam keadaan bertaubat. Maksudnya kalau dia sengaja buat dan dia tak rasa bersalah pun, ditangkap dengan dia tak nak bertaubat. Macam berlaku pada hadis yang zaman Nabi SAW, dia lelaki itu bertaubat. Dia kata, ya Rasulullah, aku dah binasa. Ya Rasulullah, aku dah binasa. Dia datang jumpa dalam keadaan dia dah bertaubat. Lepas tu Nabi senyum je. Nabi ketawa je. Bila kata, ya Rasulullah, aku dah binasa. Apa pasal ni? Dia kata, aku dah mendatangi isteriku pada bulan Ramadan. Kau bebaskan hamba. Kau ada hamba tak? Dia kata, aku tak ada hamba. Puasa 60 hari. Dia kata, aku tak mampu nak puasa 60 hari. Aku dah tua. Sedekah. Aku miskin. Nabi pun carikan. Nabi bagi satu bekas kurma kat dia. Nah, bagi kau miskin. Kata, ya Rasulullah, aku lah orang paling miskin dalam bandar ni. Nabi pun ketawa. Nabi kata, bagi nak makan kat muka kau. Kata. Akhirnya Nabi ketawa. Tapi Nabi ketawa sebab orang tu datang jumpa Nabi dalam keadaan bertaubat. Betul dia tak kena ta'zir. Tapi kalau datang pailang nak tunjuk, sekali saya lah, ini hak saya, ni negara demokrasi apa semua. Ini yu'azzar wujuban li ta'zir, dengan wajib. Maksudnya kerajaan wajib ta'zir, kerajaan dosa. Ta'zir maksudnya apa? Penjarakan dia ke, sebat ke 30 kali, okay? Ataupun seumpama dengan perintah yang tetapkan. Yang dijima' pula al-mautu, katakanlah isteri, dia berdosa tak? Berdosa juga. Kalau dia pun join sekali, dia bukan orang yang dipaksa. Kalau suami dipaksa, dia tak berdosa lah. Jadi kalau dia pun sama-sama juga, dia berdosa. Yang kedua, batal puasa sekali jugalah kalau dia tidak dipaksa. Bagi syarat kita ni kan, yang tiga tu. Sengaja, ingat, tahu. Sengaja, ingat, tahu. Okey. Yang ketiga, sama juga macam tadi. Kena teruskan puasa, wujubul imsak, dengan tahan, tak boleh makan dan minum. Yang keempat, kena qada sekali lagi. Kalau dia tak dipaksa tadi, dia uzur, ada uzur, kena qada. Yang kelima, dia kena kafarah tak? Tak. Isteri tak kena kafarah. Macam Ustaz, kalau lelaki buat dengan lelaki, kejap dia, kejap tu, tukar-tukar pula, gila-gila. Sama, macam tu dua-dua kena kafarah. Tapi bukan apa, dia patut dah kena bunuh terus dah dulu tu. Okay? Dia kena masuk dalam bangunan, runtuh bangunan tu. Okay? Nah, hadis lelaki lah. Maksudnya, berdasarkan hadis lelaki tadi, Arabi tadi. Ya Rasulullah, aku dah binasa. Nabi kata, engkau kena. Dia tak kata, engkau dan isteri kau. Okay? Cuma Al-Hanabilah kata tak. Mazhab Hanbali kata dua-dua kena. Sebab Mazhab Hanbali kata, setiap hukum tu ialah untuk lelaki dan wanita, kecuali ada dalil untuk memisahkannya. Yang keenam, ta'zir. Sekali lagi, kena juga ta'zir. Melainkan kalau dia dipaksa.